Hai semua, salam sejahtera. Jadi, untuk hari ini kita akan sambung lagi dalam bab 7 berkaitan dengan kepelbagaian iklim dan pengaruhnya terhadap kegiatan manusia di Asia. Dan minggu lalu kamu sudah belajar dalam 7.1 dan juga 7.2. Jadi untuk hari ini kita akan sambung dalam 7.3. Oke, yang berkaitan dengan zon iklim sejuk. Oke, dan coba ingat balik, Asia ada 4 zon iklim, yaitu zon iklim sejuk, zon iklim sejuk sederhana, zon iklim sederhana panas, dan juga zon panas. Jadi kita akan masuk untuk 7.3 zon iklim sejuk. Oke, apa itu zon iklim sejuk? Di mana iklim ini mengalami musim sejuk yang panjang dan juga melampau. Maksudnya di sini contoh dalam tempo 12 bulan, oke, dalam tempo 1 tahun dia akan mengalami suhu yang sejuk saja. Oke, dan melampau maksudnya di sini suhu itu sangat sejuk. Oke. Jadi contoh kawasan-kawasan dia, kawasan yang mengalami iklim tundra adalah kawasan di sepanjang pantai utara Asia, terutamanya di pantai utara Siberia yang terletak dalam lingkungan garisan Arktik. Oke, garisan Arktik kalau kamu belajar dalam garisan Arktik itu, oke, garisan Arktik, oke, dia berada yang paling atas di kutub utara. Oke. Dan kalau kamu tengok, kita tengok kepada mean suhu dia, oke. Suhu musim panas jangka masa adalah pendek, yaitu Mei hingga Ogos. Manakala sederhana sejuk dengan suhu kurang daripada 10 darjah Celcius. Jadi maksudnya di sini musim panas dia adalah tempo masa dia adalah singkat. Sebenarnya dia bukan musim panas lah. Oke, dia masih berada di dalam suhu yang sejuk. Contoh dia adalah 10 darjah Celcius. 10 darjah Celcius ini sangat sejuk. Oke, dan suhu musim sejuk yang panjang yaitu selama 8 bulan. Contoh kita ada 12 bulan, 8 bulan ini adalah musim sejuk, suhu dia sangat-sangat melampau. So, kalau kamu tengok di sini, suhu dia mencapai sehingga negatif 32. Oke, macam mana lah kan negatif 32 kalau orang pakai aircon pun sampai 15 sejak pun sudah sangat sejuk. Ini pula sudah sampai negatif. Jadi kamu boleh bayang sendirilah macam mana suhu dia, suhu negatif itu. Oke, suhu sejuk itu mencapai sehingga negatif. Oke, dan angin dia, angin baratan membawa hujan maksimum pada musim panas, dan ribut salji sering berlaku dan kelajuannya kira-kira 200 km sejam. Sebab di sana adalah kawasan yang bersalji, jadi ribut itu adalah dalam bentuk salji. Oke, dan kalau kamu tengok di sini, hujan menerima kerpasan. Macam cikgu beritahu sebelum ini, apa itu kerpasan? Kerpasan adalah hujan. Oke. Menerima hujan tahunan ataupun kerpasan yang sedikit, yaitu hanya 250 hingga 300 mm sahaja. Kalau kita di Malaysia, kita 2.600, kita lebih banyak, tetapi mereka menerima hujan yang sangat sedikit dan kebanyakan turun pada musim panas dalam bentuk hujan perolakan. Dan musim sejuk sentiasa diliputi oleh salji. Oke, jadi kamu boleh nampaklah di sini. Oke, suhu dan juga hujan. Oke, apabila hujan naik, suhu akan naik. Maksudnya ke bawah ini suhu semakin sejuk, ke atas suhu semakin panas. Oke, boleh ya? Jadi cikgu harap kamu boleh nampaklah apa yang dimaksudkan dengan iklim tundra. Oke, kalau boleh kita pergi kepada bagaimana pengaruh iklim tundra terhadap kegiatan manusia. Maksudnya semasa iklim tundra ini, apa aktiviti ataupun kegiatan manusia yang boleh dilakukan? Oke, ada dua yang utama sahaja, yaitu perikanan dan juga pemburuan. Oke, perikanan, ikan ditangkap untuk keperluan sendiri dan merupakan sumber protein kepada penduduk. Oke, dan lokasi kegiatan yang mereka jalankan itu adalah di bahagian utara Siberia. Dan bagaimana pengaruh iklim itu?
Pada musim panas, kegiatan menangkap ikan paus, ikan kod, dan salmon dijalankan. Dan ikan paus ditangkap menggunakan harpon. Apa itu harpon? Ini dia. Oke, ini adalah harpon. Maksudnya ini adalah peralatan yang mereka gunakan untuk menangkap ikan. Seterusnya adalah aktiviti perburuan. Hasil buruan membekalkan daging sebagai sumber makanan, kulit untuk membuat kayak, kemah dan juga pakaian, dan tulang untuk membuat rangkah kemah, dan lemak untuk menyalahkan pelita serta memanaskan iglu. Oke, dan lokasi dia juga sama di bagian utara Siberia. Oke, dan bagaimana pengaruh iklim di kawasan iklim tundra? Oke, pekerjaan orang Eskimo berubah mengikut musim. Pada musim sejuk, mereka memburu binatang seperti walrus ataupun singa laut, serigala, dan rusa kutub ataupun yang dikenali sebagai karibu. Oke, jadi kamu boleh nampaklah bagaimana iklim sejuk, dia punya kegiatan manusia dia adalah lebih sedikit. Maksudnya apa yang mereka boleh lakukan itu adalah tidak banyak. Seterusnya kita pergi kepada zon iklim sejuk sederhana. Tadi sangat sejuk, ini dia sejuk tetapi tidak berapa sejuk. Oke, iklim ini juga dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur atau iklim monsun sejuk sederhana. Dan kawasan-kawasan yang mengalami iklim ini juga akan mengalami 4 musim, yaitu musim bunga, musim panas, musim luruh, dan juga musim sejuk yang kamu sudah belajar pada kelas sebelum ini ya. Oke, dan kalau kamu tengok kawasan-kawasan dia di bahagian utara China, utara Korea, dan juga utara Jepun. Dan kalau kamu nampak di sini, suhu dia pun adalah, oke, tengok suhu musim panas dia 21 hingga 26. Manakala suhu musim sejuk dia pun negatif, tapi tidaklah tadi, macam yang tadi iklim tundra sehingga negatif 30, 32. Oke. Angin sejuk merendahkan suhu di kawasan pantai Jepun, China, Korea Utara, dan juga Siberia. Dan musim dingin adalah kering karena angin monsun barat laut bertiup dari darat. Dan hujan di kawasan zon iklim sejuk sederhana ini ada banyak sikit berbanding dengan kawasan yang iklim tundra tadi. Oke, tadi iklim tundra hanya 250, ini sudah mencapai 500 hingga 1000. Oke, dan hujan turun sepanjang tahun dan hujan lebih banyak pada musim panas dan salji turun pada musim sejuk dan hujan maksimum dibawa oleh angin monsun tenggara pada musim panas. Oke, dan kita akan tengok apa kegiatan manusia ataupun apa yang mereka boleh lakukan di kawasan iklim Laurentia ataupun iklim sederhana sejuk. Ada dua, yaitu pertanian dan juga perikanan. Oke, pertanian dia adalah pengeluaran makanan untuk penduduk tempatan. Contoh dia adalah di Hokkaido, Jepun. Oke, dataran Manchuria di China, di Korea Utara. Dan pengaruh dia, suhu musim panas yang sederhana, yaitu 20 darjah, dan suhu musim sejuk 10 darjah sesuai untuk penanaman seperti tanam gandum, tanam kentang, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Dan jumlah hujan yang kira banyak juga menggalakkan pertumbuhan tanaman. Oke, maksudnya dengan adanya hujan dia menyebabkan tanaman itu menjadi lebih subur. Oke, untuk perikanan pula adalah penangkapan ikan adalah untuk pasaran tempatan dan juga luar negara. Maksudnya bukan hanya untuk dijual dalam negara tetapi juga dijual kepada luar daripada negara tersebut. Oke, contohnya sepanjang pantai negara Jepun, pelabuhan perikanan utama di Jepun yaitu Hakodate, Wakanai, dan juga Kushiro. Dan pantai Jepun terletak di persimpangan arus panas Kurashio dan arus sejuk Oshahio yang menggalakkan pertumbuhan plankton. Dan laut dikelilingi Jepun kaya dengan hasil laut dan kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan juga musim panas. Jadi untuk hari ini dua ini sahaja dan Cikgu harap kamu boleh membuat perbandingan lah, oke, di antara iklim tundra dan juga iklim Laurentia ini. Oke, jadi kita akan sambung untuk kelas akan datang. Jumpa lagi. Thank you.